Baru-baru ini bertempat di Pejabat Kementerian Komunikasi dan Multimedia di Putrajaya, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS telah mengadakan majlis penyerahan surat tawaran dana pelaksana fasa 2 kepada 65 syarikat produksi membabitkan jumlah keseluruhan sebanyak RM20.985 juta. Penyerahan ini telah dibuat oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah yang dilakukan secara maya. Sebenarnya kita KKMM dan FINAS ingin membantu sedaya upaya teman-teman penggiat seni budaya untuk mereka terus berkarya, terutamanya pada zaman COVID-19 ini ramai yang terkesan. Jadi kita lancarkan pelaksana dulu fasa 1 sebanyak 13.4 juta ringgit melibatkan 39 buah syarikat produksi, dan hari ini sebanyak 20.9 juta ringgit melibatkan 65 buah syarikat. Jadi mudah-mudahan mereka dapat terus berkarya memperkayakan lagi program-program seni budaya tempatan. Kita semua tahu yang pelaksana ni adalah kesinambungan daripada apa yang kita telah engage dengan TV station, media firma juga daripada tahun lepas. Jadi ini adalah fasa kedua. Tapi perancangan ini kalau kita lihat sebenarnya inilah antara perancangan-perancangan kemas atau rapi yang dibuat pihak FINAS bersama dengan KKMM. Kita tahu kita ada PKP dan kita fasa pertama kita cuba dapatkan penggambaran. Penggambaran dah dapat dan kita turun dana untuk menggerakkan balik ekonomi. So these are the thing yang sometimes susah saya nak cerita dekat orang apa perancangan kita buat. Tapi Alhamdulillah bila syuting dah benar, pelaksana dia turun, so industri kreatif dah boleh ada satu suntikan dana baru untuk menggerakkan balik ekonomi itu. Kesinambungan perancangan itu, dan Alhamdulillah hari ini selesailah pemberian 20 juta ni. Okay. Sejak 2-3 hari ni nama Ahmad Dirham disebut-sebut. Baru-baru ini ada satu solidariti membuat satu petition bagi menyingkirkan CEO dan juga Chairman FINAS. Apa komen Ahmad Dirham selaku CEO FINAS itu sendiri mengenai petition yang telah dibuat? Okey, saya dalam keadaan macam ni. Ini hot seat. Semua orang tahu CEO FINAS punya seat, pengurusi FINAS punya seat, hot seat. Saya pun pernah masuk, saya pun pernah dikeluarkan. So jadi bagi saya perkara ini adalah satu cabaran yang harus saya hadapi apabila saya berada di sini. Isu petition tu memang saya tahu, tapi saya sebenarnya saya mengambil langkah proaktif sebab kebanyakan yang saya difahamkan juga yang sign petition pun tak faham apa yang diorang sign, hanya diarah-arah. So jadi saya kata kalau you nak kata ini petition daripada industri kreatif, yang buat pun saya tak kenal siapa, so macam mana kita kata petition tu daripada industri kreatif sedangkan pembuatnya pun kita tak kenal. Jadi bagi saya it's not about saya tak nak react, tapi saya tak tahu macam mana nak react. Mungkin siapa boleh tolong sebab saya nak jumpa diorang. Saya bukannya nak ambil tindakan apa-apa, saya cuma nak jumpa sebab saya nak tanya, you all faham tak apa yang sign? Dan kalau ada benda yang tak betul kita buat, apa benda yang perlu dibetulkan? Kerana dalam keadaan sekarang kita dalam darurat, kita dalam PKP. It's not about kita nak membantai, it's about kita nak survive. Dan bila kita buat kerja di FINAS ni kali ni dengan KKMM, kita harus balancekan antara ekonomi dan nyawa. We are not talking about pandemic COVID is not a game. It's not something yang boleh diambil mudah. Dan satu keputusan yang saya buat, penelitian dia harus kemas. Sebab at the end of the day, salah keputusan kita juga yang akan kena. Pasal petition tu, isu saya simple je. Saya nak bersemuka, nak tahu siapa buat, tapi saya tak tahu siapa yang buat. Dan saya tak pernah kenal orang yang buat tu adakah orang industri ke tak, tapi dia kata solidariti industri kreatif. Siapa you? Bagi saya as CEO FINAS, saya tidak boleh meletakkan diri saya on emosi untuk bertindak. Saya kena bertindak secara lebih bijak, dan juga saya sebagai pejabat awam juga saya ada tata cara kerajaan yang perlu saya hormati. Begitu juga kalau kita tengok mereka marah kenapa FINAS lambat membenarkan penggambaran. Kita buat kerja, tapi as agensi kerajaan kita ada satu sifat hormat menghormati antara agensi kerajaan yang lain. Takkanlah saya nak membantai orang lain pasal kerja orang lain. So sometimes saya tak salahkan mereka pasal mereka tak berada dalam sektor kerajaan, tapi saya mohon satu je, kalau boleh faham dan hormati apa kami buat, kerana di sektor kerajaan kita ada banyak tata cara dan juga cara-cara yang lebih berhemah untuk kita melaksanakan tugasan kita. Mungkin mereka yang melakukan petition tersebut mungkin tidak tahu sebenarnya apa yang dilakukan Ahmad Dirham selaku CEO FINAS itu sendiri, dan mungkin Ahmad Dirham sendiri boleh kongsikan serba sedikit apa perkara yang dilakukan oleh Ahmad Dirham itu sendiri. Kalau saya Ahmad Dirham artis, hari-hari saya bagi tahu orang apa saya buat. Tapi saya sebagai CEO FINAS, saya tak boleh buat benda tu sebab saya ada akta rahsia yang perlu saya protect. Benda yang tak berlaku lagi tak boleh. Macam Prisma, kita ni buat kerja je. Saya bukan di sini yang hari-hari nak selfie, nak bagi tahu orang aku buat apa. Kalau Ahmad Dirham artis boleh, tapi sekarang tak boleh. Jadi saya kena balancekan saya punya lifestyle today, dan kadang-kadang kita nak cerita kat orang tapi kita tersepit bahawa kita ada tata cara kerajaan yang perlu kita ikut dan hormat. So di situ saya minta sangat, kalau you nak tahu apa kita buat, you tanya. Kita ada hotline FINAS, kita ada counter email, you can ask kalau you tak tahu. Sebab tak semestinya you tak tahu kita tak buat, tapi kadang-kadang apa yang kita buat tu kita tak boleh bagi tahu awal sebab kadang-kadang dia melibatkan banyak tata cara yang kena saya hormati. Okey, mengenai kemelut di antara FINAS dan beberapa persatuan di Malaysia ni, apa yang komen Ahmad Dirham tentang kemelut di antara beberapa persatuan tersebut? Sebenarnya kalau tanya saya tu sebenarnya tertanya-tanya apa isu sebenar di sebalik ni. Kita nak dig apa isu, sebab kalau dikatakan dengan persatuan ini, engagement FINAS dengan all the persatuan, tak kira lah apa persatuan pun telah bermula kalau isu akreditasi ni
ni kita ada buat engagement untuk pemindahan akta Finas dengan persatuan, semua dah buat. Saya lebih lihat benda ni lebih kepada peribadi, jadi saya tak boleh layan sangat. Kalau isu pasal industri kita boleh, cuma saya kata kat orang, now is PKP. Dalam keadaan PKP ni kita tidak mahulah banyak sangat aktiviti bersemuka, all that. InsyaAllah saya dah bincang dengan pegawai saya pun dah dapat surat mereka, kata mereka nak penerangan semula Orang Padu Citra, kita akan buat. Tapi kita akan buat mungkin daripada sudut konsep webinar kan. Jadi kita akan buat dan kita akan beri penerangan, kerana ramai di luar sana yang tak fahamnya. Kita tidak bubarkan persatuan tu, kita cuma menamatkan keahlian dalam Padu Citra, dan saya pun tak bubarkan Padu Citra. Apa yang saya buatlah, kita penambahbaikan di dalam keahlian Padu Citra, yang mana insyaAllah sekarang ni kita tengah buat dia punya term of reference apa yang baru. Dalam bulan Mac nanti semua persatuan kita akan panggil request for application. So all persatuan industri kreatif dalam Malaysia boleh apply, dan kita tengok mana-mana yang align dengan kita punya proses akreditasi. So these are the things yang kita tengah buat, dan benda tu telah di-explain berkali-kali dan telah ada seminar pun. Rasa these are the things yang sometimes industri apa-apa pada Finas. Kita kat Finas kita akan buat ikut tata cara yang sebenar, insyaAllah. Okay, Cik Ahmad Dirham, apa yang Cik Ahmad Dirham boleh komen tentang baru-baru ini? Cik Ahmad Dirham telah memuat naik satu story di IG mengenai anjing yang menyalak. Sebenarnya nak tanyalah, sebenarnya status tu tuju kepada siapa? Dia tak ada siapa-siapa tuju. Dalam status tu saya tengah buat skrip, anjing dah bising kat luar. Jadi kadang berseluruh lah dengan peminat-peminat IG saya. Tapi isu dia itulah, saya pun kadang-kadang terkejut juga. Selama ni saya naik status kata tengah buat skrip, tak viral macam ni. Because it's skrip, saya berkarya. Kadang-kadang lepas office hour, saya ada idea, saya buat skrip. Bukan saya nak jual kat Finas pun, saya memang itu karya passion saya. Tu saya kata kali ni macam lain macam pergi dia. Mungkin diorang dah rindu karya kau dah. Sebab tu diorang ni semua macam ambil peduli sangat apa skrip kau buat, kata. Itu je lah.